Pada hari ini dalam tahun 1990, Majlis Sambutan Ulang Tahun ke-100 Pentadbiran Kelang disempurnakan oleh Sultan Selangor, Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Hishamuddin Alam Shah Al-Haj di Padang Sultan Sulaiman Kelang, Selangor. Baginda melepaskan 500 ekor burung merpati dan 1,000 belon ke udara sebagai simbolik perasmian. Seramai 2,000 orang kaki tangan kerajaan, swasta, pertubuhan sukarela dan murid sekolah berarak melintasi pentas diraja pada hari yang penuh bersejarah ini. Kelang yang merupakan bandar tertua di Malaysia pernah menjadi pusat pentadbiran Selangor sebelum bertukar kepada Kuala Lumpur pada bulan Mac 1880. Pada 1 Februari 1974, satu perjanjian antara Kerajaan Negeri Selangor dengan Kerajaan Persekutuan telah ditandatangani bagi menubuhkan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, manakala Kelang kembali menjadi pusat pemerintahan Selangor. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya, yakni Muhammad, pada malam hari dari Masjid Al-Haram di Mekah ke Masjid Al-Aqsa di Palestin yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan puan-puan, seperti biasa pada malam ini Bank Islam Malaysia Berhad membawakan kepada anda siaran langsung Forum Perdana Ehwal Islam dari Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Alhamdulillah, kami doakan agar anda semua, tak kira di mana jua anda berada, sentiasa dikurniakan nikmat kesihatan tubuh badan yang baik dan sentiasa mensyukuri segala nikmat yang telah dikurniakan kepada kita. Kepada anda yang sedang diuji dengan pelbagai ujian, moga-moga anda diberikan kekuatan, ketabahan untuk menempuh ujian itu, insya-Allah. Tuan-tuan puan-puan boleh menyaksikan siaran langsung pada malam ini juga melalui JAKIM, live FB JAKIM, juga rtmclick.gov.my. InsyaAllah pelbagai maklumat yang bermanfaat akan kami kongsikan kepada anda. Tuan-tuan dan puan-puan, kami harapkan agar kesetiaan anda di mana juga anda berada untuk mendapat ilmu yang sangat bermanfaat dalam bicara terbaik Forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini. Baik, kita bersama dengan moderator yang akan mengemudi Forum Perdana pada malam ini yang sangat menarik, tak lain tak bukan yang berbahagia Ustaz Hariri Daud. Silakan. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada 27 Rejab, kita sentiasa memperingati peristiwa agung Isra' dan Mi'raj. Kita mengimbau tentang ekspedisi Nabi bertemu ilahi dan perintah 5 kali salat sehari. Dan kita tidak lupa untuk membicarakan tentang Masjid Al-Aqsa yang menjadi pelantar Nabi dimi'rajkan dan menjadi tempat suci umat Islam sebagaimana di dalam surah Al-Isra'. Malam ini malam bersejarah dan anda bertuah kerana menjadi sebahagian daripada sejarah. Sempena minggu memperingati Al-Quds, sebanyak 70 buah negara menyambutnya. Dan malam ini kita akan membicarakan satu tajuk yang hebat, iaitu Al-Quds, satu perjuangan. Panelis tunggal yang akan bersama dengan saya pada malam ini, seorang tokoh yang tidak perlu diperkenalkan lagi. Beliau merupakan duta khas yang amat berhormat Perdana Menteri ke Timur Tengah
dan mantan Naib Ketua Kesatuan Ulama Islam Sedunia. Saya perkenalkan Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tan Sri Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berbesar hati Tan Sri Tuan Guru dapat bersama dengan kita pada malam ini, alhamdulillah. Dan saya turut mengalu-alukan kehadiran Yang Berhormat Datuk Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal-Ehwal Agama dan juga Yang Berhormat Datuk Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal-Ehwal Agama yang turut bersama dengan para jemaah yang telah membanjiri masjid wilayah persekutuan kita pada malam ini. Baiklah para hadirin sekalian, mari kita mulakan bicara wara kita pada malam ini. Yang Berhormat Tan Sri Tuan Guru, saya mengikuti tarikh lahir Tan Sri Tuan Guru adalah pada tahun 1947. Dan pada tarikh tahun itu jugalah pencerobohan menggila Israel terhadap Palestin. Selama 75 tahun hidup dan Tan Sri sendiri mengetahui tentang denyut nadi perjuangan Palestin. Soalan saya, kenapa umat Islam bermati-matian untuk mempertahankan Palestin dan Al-Quds? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmu salihat. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa imamina wa qudwatina Muhammad Nabiyur Rahmat wa ala alihi wa ashabihi afdalus salawati wa azkat taslimat. Yang Berhormat Menteri Jabatan Perdana Menteri, Timbalan Menteri, Ketua Pengarah Hakim, Ketua Pengarah Hakim, Muslimin Muslimat, semua penuntun Al-Qudus dan Palestin sangat berkait dengan Islam yang kita anut berdasarkan pada nas Al-Quran. Di antaranya firman Allah Ta'ala yang dimukaddimahkan tadi, Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Tuhan yang telah menjalankan hamba-Nya di waktu malam daripada Masjid Haram di Makkah ke Masjid Aqsa di Baitul Maqdis yang kami berkasihi di kelilingnya. Sesungguhnya Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang dimaksudkan keliling Masjid Aqsa ialah bumi Palestin. Dan di situ letaknya kiblat pertama umat Islam sebelum Kaabah di Makkah Al-Mukarramah. Dan tempat Isra'nya Nabi SAW dan bermulanya Mi'raj. Dan Nabi kita dijemput menjadi imam sembahyang berjamaah dengan ruh Nabi-Nabi di Masjid Aqsa. Ini menandakan dia sangat berkait dengan para anbiya, Nabi, dan Islam adalah agama Nabi-Nabi. Firman Allah Ta'ala, Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Demi buah tin, demi buah zaitun, demi gunung Tur Saina, dan demi negeri yang aman. Buah tin, buah zaitun ialah buah yang subur di Palestin, tempat lahirnya Nabi Isa AS. Tur Saina ialah gunung Nabi Musa bermunajat menghadap Allah Ta'ala. Balad Amin ialah Makkah Al-Mukarramah, menghubungkan tiga Nabi besar yang jadi pengikut penganut tiga agama Samawi. Walaupun agama Samawi ini berkhilaf, berbeza akidah pada hari ini, tetapi Islam menegaskan bahawa semua Nabi adalah Islam, menganut Islam. Dinyatakan oleh Al-Quran, dan semua mereka mengaku keturunan Ibrahim AS yang jadi kebanggaan penganut semua agama. Penganut Islam, penganut Yahudi, Kristian, termasuk musyrikin. Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, Ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyah walakin kana hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukan seorang Yahudi, Ibrahim bukan seorang Kristian, Nasara. Ibrahim seorang yang menganut Islam
dan bukan seorang musyrikin. Menandakan Baitul Maqdis Palestin oleh kerana dibuka oleh Ibrahim AS yang pertama memakmurkan, dan semua Nabi itu zuriat Ibrahim AS menganut Islam, maka orang Islam lebih berhak terhadap bumi Palestin dan Baitul Maqdis. Dan Allah Ta'ala telah mengharamkan kaum Yahudi yang dilaknat oleh Allah, yang kita sebut tiap-tiap rakaat sembahyang ghairil maghdubi alaihim, kaum yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala memerintah mereka masuk ke Palestin dengan jihad untuk menegakkan agama Allah dan beramal kitab Taurah. Dan Nabi Musa mengajak mereka masuk Palestin. Apa kata mereka? Idhab anta wa rabbuka faqatilah inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, pergi kamu dengan Tuhan kamu, kami mau tinggal di sini. Nabi Musa sangat sedih. Mereka tak menyahut seruan jihad Nabi Musa AS. Padahal Allah Ta'ala menolong mereka secara mukjizat. Ditenggelamkan bala tentera Firaun di laut dengan cara yang luar biasa. Bila Allah uji mereka masuk Palestin, mereka tak sanggup. Allah Ta'ala mengatakan, innaha muharramatun alaihim 40 sanah yatihuna bil ardh. Sesungguhnya bumi Palestin diharamkan kepada mereka, dan Allah menyesatkan mereka selama 40 tahun. Sehingga 40 tahun sesat di padang pasir, lahir generasi baru. Musa wafat, Harun wafat alaihi wassalam. Mereka dipimpin oleh Yusha bin Nun alaihi salam di atas nama Islam. Mereka masuk ke Palestin. Palestin dibebaskan, diamalkan kitab Taurah, kitab Allah Ta'ala. Bila sudah lama mereka leka lalai, mereka dihalau lagi. Dihalau oleh Allah di bumi Palestin dengan bencana kedatangan musuh sehingga beratus-ratus tahun. Kemudian diselamatkan dengan Nabi Daud, Talut, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Kemudian mereka menyeleweng lagi sehingga mereka dihalau hidup merempat di seluruh pelosok dunia, sehinggalah ditakluk oleh Rom Timur, Bizantin. Dan zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Islam membebaskan Palestin di atas nama Islam. Baik, Tan Sri Tuan Guru, saya bila mengikuti apa Tan Sri sebut tadi tentang bagaimana signifikan Al-Quds ini kepada umat Islam. Kalau kita lihat kepada sejarah, Islam memerintah Palestin ini daripada Saidina Umar hingga ke Khalifah Turki Uthmaniyah selama 401 tahun. Kemudian tertubuhnya World Zionist Organization pada 1875 sehingga mereka memeterai deklarasi Balfour yang menjadi punca kuasa pencerobohan Israel kepada Palestin. Soalan saya, Tan Sri Tuan Guru sebut tadi mereka berkelana ke seluruh negara kerana dibuang. Kenapa World Zionist Organization berdasarkan Balfour Declaration ini memilih tanah Palestin untuk didiami, tidak di tempat lain, Tuan Guru? Pertubuhan Zionis dunia dilahirkan oleh gerakan Freemason yang ditubuhkan sebelum sedikit tahun Masihi di zaman Raja Herodos. Penubuhannya bercita-cita untuk mengembalikan semula Empire Nabi Sulaiman AS yang jadi kebanggaan mereka. Oleh kerana itu mereka perjuangkan balik. Di abad yang ke-18 atau yang ke-19, Theodor Herzl telah menubuhkan Zionis dan mengajak orang Yahudi berjuang balik ke Palestin. Ini satu perjuangan yang batil, perjuangan yang salah, macam saya sebut dalam mukadimah tadi, mesti tahanan nama Islam. Dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membebaskan Palestin di atas nama Islam. Sebaik saja tentera Islam mengalahkan tentera Bizantin. Padri besar Ortodok Baitul Maqdis mensyaratkan supaya dimeteraikan perjanjian damai dihadiri oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar datang disambut oleh padri besar yang menolak penjajahan Bizantin. Dia terima kedatangan Islam, dimeteraikan perjanjian dan dibenarkan penganut agama-agama beramal dengan ibadat masing-masing di Baitul Maqdis. Tidak jadi salah, tapi orang Islam bertanggungjawab menjaga Baitul Maqdis. Sayyidina Umar telah menyampaikan satu ucapan yang terkenal kepada para sahabat dan tabi'in yang ada di masa itu. Nahnu qaumun azzanallahu bil Islam. Famahma nabtaghil izzah
bi ghairi ma azzanallah adzalnanallah. Kita adalah umat yang diberi kemuliaan oleh Allah dengan Islam. Sekiranya kita mencari kemuliaan lain daripada Islam, nasib kita ditimpa kehinaan, dihukum oleh Allah Taala. Apa yang diberamai itu berlaku di zaman mutaakhir. Baitul Maqdis, Palestin ditakluk oleh tentera salib yang datang dari Eropah. Sehingga Allah melahirkan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, memimpin umat Islam di atas nama Islam. Salahuddin Al-Ayyubi ini bukan orang Arab, orang Kurdi. Allah Taala berfirman, siapa yang ikut Islam, dia yang berhak balik Palestin. Firman Allah Taala, wa in tatawallaw yastabdil qauman gharakum thumma la yakunu amsalakum. Surah Muhammad. Jika sekiranya kamu orang Arab berpaling, Tuhan akan tukar kaum yang lain daripada kamu. Mereka tidak seperti kamu. Maka muncul kaum Kurdis yang memimpin orang Islam, membebaskan Baitul Maqdis. Kemudian Baitul Maqdis jatuh lagi. Selepas orang Islam alpa di zaman fanatik nasionalisme Arab menentang kerajaan Utsmaniyah yang juga dikepung oleh nasionalisme Turki, menyebabkan jatuhnya Utsmaniyah dalam keadaan yang lemah. Namun di masa kelemahan Utsmaniyah itu, Sultan Abdul Hamid, sultan yang dianggap yang paling akhir agak berkuasa, didatangi oleh Theodor Herzl. Theodor Herzl yang ketua Zionis datang jumpa Sultan Abdul Hamid, menawarkan rasuah berjuta pound. Juta pound di zaman itu, di awal abad yang lalu, juta pound. Tawaran yang mahal. Dengan syarat Sultan Abdul Hamid serahkan Palestin kepada orang Yahudi. Sultan Abdul Hamid dengan murka, marah, menjawab, saya tidak akan mengotori, menghitamkan sejarah Islam yang mulia ditulis oleh nenek moyang saya, Sultan Utsmaniyah, dengan tinta emas. Dan Theodor Herzl dihalau dari istana di Istanbul, dan Theodor Herzl pergi pulang ke Eropah dan berlakunya perjanjian Balfour. Baik, kita akan... Sebelum Balfour itu perjanjian Sykes-Picot. Sykes-Picot ialah untuk memecahkan, untuk membahagi-bahagikan wilayah Utsmaniyah kepada kuasa-kuasa barat. Palestin dapat ber-British. Dan British melalui Balfour, Menteri Luar British dari Perdana Menteri selepas itu, menyerahkan Palestin kepada Yahudi. Baik, Alhamdulillah. Satu huraian yang begitu tuntas untuk kita faham tentang apa isu sebenar. Baik, Ustaz Rizal, mungkin ada analisa yang menarik untuk kita kongsikan. Silakan. Terima kasih Ustaz Hariri. Tuan-tuan dan puan ya, apabila kita membuat carian tentang Masjidil Aqsa, ya, pasti akan keluar paparan seperti ini. Gambaran Masjidil Aqsa ini yang ditandakan sebagai Masjidil Aqsa, ya, kubah berwarna keperakan. Manakala di belakang yang kita sering lihat kubah kuning keemasan, ya, yang dikatakan sebagai Dome of the Rock atau kubah As-Sakhrah, kubah batu. Persoalannya tuan-tuan dan puan, adakah semata-mata ini yang dikatakan Masjid Al-Aqsa? Apakah Dome of the Rock bukan daripada sebahagian Masjid Al-Aqsa? Jadi pada malam ini saya ingin membawakan anda bagaimana kita nak mengetahui, ya, lokasi Al-Aqsa. Untuk mengetahui lokasi Al-Aqsa, ada beberapa asas ataupun perkara yang kita perlu tahu, ya. Yang pertamanya tuan-tuan, kita kena tahu siapakah pembina Al-Aqsa itu sendiri. Hadis daripada sebuah hadis, Abu Zar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, masjid manakah yang dibina pertamanya dalam sejarah? Lalu Nabi menjawab, Masjidil Haram. Abu Zar bertanya lagi, seterusnya masjid apa? Nabi menjawab, Masjidil Aqsa. Abu Zar bertanya lagi, berapakah jarak masa pembinaan antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa? Lalu Nabi menjawab, jarak masanya 40 tahun. Tuan-tuan dan puan, 40 tahun bukanlah satu tempoh yang lama. Ramai dalam kalangan ulama berpandangan bahawa orang ataupun individu yang membina Al-Aqsa dan juga Masjidil Haram adalah pembina yang sama. Tambahan pula, kita sedia maklum, umur umat terdahulu sangat panjang. Jadi tempoh 40 tahun tuan-tuan dan puan bukan satu tempoh yang lama, cukup pendek. Jadi kita nak tahu pembinaan Al-Aqsa, siapakah orangnya, kita kena tahu dulu siapakah yang membina Masjidil Haram. Tuan-tuan dan puan, Imam At-Tabari merekodkan beberapa riwayat, ya.
mengenai pembina Masjidil Haram yang sebenarnya ialah Nabi Adam alaihissalam. Ya, Nabi Adam ketika mana turun daripada langit ke bumi, ia telah pun diperintahkan oleh Allah untuk membina rumah ibadah pertama. Nabi Adam telah pun tawaf di Kaabah yang telah ditentukan lokasi dan sempadannya. Jadi berdasarkan hadis yang telah saya bacakan sebentar tadi, ya, tempoh 40 tahun selepasnya itu adalah satu tempoh yang dibina Masjidil Aqsa itu adalah orang yang sama, tak lain tak bukan adalah Nabi Adam alaihissalam yang juga membina Masjidil Aqsa. Sumber ini saya peroleh daripada kajian tuan-tuan perempuan yang dibuat oleh pensyarah Universiti An-Najah Dr. Haitem yang membuat kajian tentang perkembangan seni bina Al-Aqsa dalam kajian PhD-nya. Baik, selanjutnya tuan-tuan, mengapa kita boleh katakan bahawa Nabi Adam AS itu adalah pembina yang sama Masjidil Aqsa dan juga Masjidil Haram? Kita lihat pelan pembangunannya. Ini arkitek yang cukup hebat. Daripada gambaran pelan Kaabah dan juga Al-Aqsa ini, kita boleh dapat gambaran betapa samanya kedudukannya, jaraknya, pelannya. Jadi sudah semestilah, ya, bahasa mudahnya, arkiteknya, kontraktornya itu adalah orang yang sama, yang mendapat gambaran yang sama. Apatah lagi, saya ulang kembali, 40 tahun tempoh yang cukup pendek untuk pembinaan sesebuah masjid itu. Ya, baik. Yang seterusnya ingin saya kongsikan tuan-tuan. Kita dah dapat ketahui perkara pertama tadi, siapakah yang membina Al-Aqsa, iaitu Nabi Adam AS. Kemudian yang kedua, sebab kita masih nak ketahui ni di mana Al-Aqsa lokasi yang sebenarnya. Yang kedua saya nak bawakan adalah bagaimana konsep pembinaan masjid dalam Islam. Dalam Islam, konsep pembinaan masjid ada 4. Yang pertama, kita kena tahu lokasi, kemudian sempadan, kemudian kiblatnya, dan yang terakhir aktivitinya. 4 elemen ini merupakan elemen yang mesti ada dalam konsep pembinaan masjid dalam Islam. Akhirnya apa yang boleh kita rumuskan bahawa dalam 4 elemen ini, gabungan lokasi dan sempadan tidak bermaksud masjid perlu berada dalam satu bangunan. Ya. Yang pentingnya kita tahu di mana lokasinya, di mana sempadannya. Malah tuan-tuan puan-puan, pada zaman Nabi Muhammad SAW pun, masjid bukanlah sebuah bangunan. Yang pastinya pembina itu telah pun menentukan di mana lokasi dan di mana sempadannya. Tuan-tuan puan-puan, ingat, satu kesilapan kalau kita memahami masjid itu perlu dibuat dalam bangunan. Jadi sebagai rumusannya, sebagai kesimpulannya tuan-tuan puan-puan, Al-Aqsa ni di mana? Jadi inilah Al-Aqsa yang sebenarnya yang berada dalam line kuning ini. Maksudnya apa sahaja bangunan, monumen yang berada di sini dalam pagar ini adalah Al-Aqsa. Termasuklah Dome of the Rock, ya, yang sering menjadi pertikaian. Ya, kenapa Yahudi, Israel hanya mengatakan ini saja Al-Aqsa? Kerana mereka tidak mahu disalahkan. Konon-kononnya mereka tidak mengganggu Masjid Al-Aqsa. Mereka hanya berada di sekelilingnya sahaja. Tuan-tuan puan-puan, kita renungkan, kita fikirkan, sama-samalah kita menjaga tempat yang sangat suci ini. Kita bermuhasabah seketika. Jumpa selepas ini. Bank Islam sentiasa mengiringi setiap langkah, setiap cabaran, bersama maju ke hadapan untuk mengecap kebahagiaan bersama insan yang tersayang. Mengejar kejayaan demi kesejahteraan semua. Berpandukan prinsip dan berpegang kepada janji. Bank Islam, amanah terjamin, nilai terhasil. Benar sangatlah ini. Hang apa cita? Benar, FCKV kan ada. Oh, memang betul lah. FCKV bagi kita tenaga. FCKV memberi anda tenaga. Perjuangan rakyat Palestin tidak dapat dipisahkan dengan perjuangan hak asasi manusia
bagi seluruh masyarakat dunia. Terutama umat Islam, suara pendamaian tidak diendah sedikit pun. Tanah air Palestin terus menjadi sasaran bagaikan tiada lagi hak rakyat untuk melihat kedamaian di negara mereka. Zionis Israel tidak pernah mengenal erti kalah dan tanpa setitik nilai kemanusiaan terus menceroboh sewenang-wenangnya. Tanah Palestin di Baitul Maqdis digambarkan Allah Subhanahu wa Taala sebagai pusat keberkatan atau Center of Barakah dan menjadikan ia sangat istimewa. Peranan Palestin sebagai pintu gerbang utama bagi perjalanan ke wilayah jiran menjadikannya jambatan penghubung jejak manusia sejak zaman lampau. Justru, tidak hairanlah Palestin menjadi pusat kerakusan manusia, pelbagai bangsa dan agama yang ingin berkuasa sekaligus mengeksploitasi keistimewaannya. Rakyat Palestin bermati-matian untuk membebaskan Al-Quds. Tapi, di mana kita? Adakah kita hanya membutakan mata dan hanya berpeluk tubuh? Alhamdulillah, kita bertemu semula di Forum Perdana Ehwal Islam. Kita membincangkan tajuk Al-Quds, satu perjuangan bersama dengan Yang Berhormat Tan Sri Tuan Guru Abdul Hadi Awang. Saya nak kembali semula kepada perbincangan kita, Tan Sri Tuan Guru. Dalam konflik tebing barat ini berlaku banyak perjanjian. Pada tahun 1978, perjanjian Camp David, perjanjian Oslo 1993, inisiatif Arab 2002, inisiatif Geneva 2008, semuanya dilanggar oleh Israel. Namun ada satu idea baru yang disebut sebagai kemerdekaan dua negara ataupun two-state solution. Apa pandangan Tan Sri Tuan Guru kepada idea ini? Silakan. Hasil perjanjian Madrid, Oslo, sebelumnya Camp David, membuahkan apa yang disebut two-state solution. Orang Arab sebut halul daulatain, penyelesaian dua negara. Satu negara untuk kaum Yahudi, satu negara untuk kaum Arab. Dia lebih bersifat satu helah politik, bukan untuk menyelesaikan masalah. Bahkan mewujudkan dua negara dalam keadaan tegang, menggalakkan lagi peperangan, bukan untuk damai. Apa yang tersirat bukannya terus sajalah supaya negara Arab dan Islam mengiktiraf negara Israel. Dalam masa yang sama, Israel mengiktiraf Palestin dengan tidak ada kuasa. Tak ada kuasa. Dan kita melihat Israel sendiri tidak menghormati penyelesaian dua negara ini. Mereka tak menghormati hak rakyat Palestin. Mereka mendirikan penempatan baru, memindah orang-orang Yahudi dari luar datang beramai-ramai ke Palestin, menghalau penduduk Palestin, membakar rumah, bakar kedai, bakar kebun, dan mereka mempunyai tujuan yang tertentu. Perjuangan Freemason dan Zionis ialah mendirikan empayar Yahudi agung daripada Sungai Nil hingga Sungai Euphrates. Ini impian dan ditulis di Knesset, Parlimen Israel, negara cita-cita bangsa Yahudi dari Nil sehingga Euphrates. Dari Mesir sehingga Iraq, itu negara mereka. Termasuk Madinah Munawwarah sampai ke Yambok sempadan. Saya lihat peta ni. Ini negara yang diimpikan oleh dari perjuangan mereka. Dalam masa yang sama, mereka menggali terowong di bawah Masjid Aqsa. Kononnya untuk mencari tabut, iaitulah keranda yang dibawa oleh Talut dan Nabi Daud yang memenangkan berperang. Tak jumpa keranda itu. Yang sebenarnya agenda untuk merobohkan Masjid Aqsa dan mendirikan di tapaknya bangunan kuil Yahudi dinamakan Haikal Sulaiman. Itu tujuannya. Apa yang lebih perlu dipaham, perjanjian itu dimeteraikan di Washington. Perjanjian Madrid, perjanjian Oslo. Kemudian tanda tangan akhirnya two-state solution ini ditandatangangi di Washington. Dan kita sendiri menyaksikan bagaimana semua negara-negara besar, khususnya Amerika, Britain, Perancis, sangat dipengaruhi oleh lobby Zionis. Siapa nak jadi ketua negara, mesti sokong Israel. Kata sokong Israel tak menang, pilihan saja. Ini kita melihat
perkara yang banyak di sebalik yang perlu dipahami oleh umat Islam dan membaca yang tersirat bukan yang tersurat. Baik. Saya menarik ulasan yang Tan Sri Tuan Guru sebutkan tadi. Saya meneliti Tuan Guru banyak aktif menulis tentang isu-isu sehingga ada 140 buah buku. Salah satu buku yang terakhir saya baca adalah Normalisasi Israel, Siapa Untung. Dalam buku ini, bab yang keempat, Tan Sri ada tulis menyebut bahawa normalisasi yang dibuat oleh negara Arab kepada Israel ini adalah untuk kepentingan minyak dan menjadikan negara Arab kaya raya. Soalan saya, normalisasi Israel ini menjurus kepada iktiraf Israel, lupakan Palestin dan tumpukan kepada ekonomi negara Arab. Komen Tan Sri Tuan Guru. Komen tambahan saya ialah menjadi pintu ruang Israel untuk keluar dunia. Keluar dunia antarabangsa untuk perdagangan dan untuk menyebarkan pengaruh mereka melalui negara Arab, pengaruh negara-negara orang Islam sendiri. Dengan sebab itu, semua pertubuhan Islam menentang normalisasi. Dia anggap satu agenda untuk menipu, untuk menggoda umat Islam. Bukan sahaja iktiraf Israel, tetapi menguatkan lagi negara Israel, menguatkan lagi mereka. Maknanya ini adalah juga salah satu tipu helah dan juga normalisasi yang boleh menggugat kedaulatan Palestin itu sendiri. Baik, Ustaz Rizal, mungkin ada analisa ringkas yang boleh kita kongsikan sebagai untuk melihat suasana negara Palestin yang dahulunya sejak daripada tahun 1947 menyusut sehingga kini. Mungkin Ustaz Rizal boleh kongsikan. Silakan. Terima kasih Ustaz Haridi. Tuan-tuan dan puan, Forum Perdana Islam pada malam ini banyak maklumat bermanfaat untuk kita mengimbau kembali sejarah-sejarah terdahulu bagaimana perjuangan rakyat Palestin untuk menuntut tempat mereka supaya tidak dijajah oleh Zionis Israel. Baik, inilah gambaran keadaan ataupun peta di Palestin yang dapat kita tahu kedudukan dalam warna biru ini adalah kawasan bahagian terbing barat yang berada di bawah kawalan sepenuhnya Israel. Manakala semenanjung Gaza di tepi laut Mediterania di bawah kawalan penuh gerakan penentang Islam Hamas. Baik. 1947 hingga 1949 perang Palestin berlaku. Tadi pun kita dah dengar bagaimanakah sejarah peperangan. Dan pada 1948 diisytiharkan sebagai negara Israel. Seterusnya 5 hingga 10 Jun 1967, perang 6 hari. Saya ambil tarikh-tarikh yang penting yang melibatkan peperangan besar, yang akhirnya setiap siri peperangan ini Zionis rejim Israel terus meratah, memamah segala apa yang ada di bumi Palestin ini. Daripada penuh kita tengok warna hijau ni tuan-tuan, Palestin akhirnya tinggal sedikit demi sedikit. Tahun 2005 kedudukan pada peta Israel. Dan sebab itulah ketika mana 14 Mei diisytiharkan negara Israel itu sebagai negara Israel, maka pada 5 hingga 10 Jun perang 6 hari ini berperang. Akhirnya Israel menang. Dan pada 15 Mei pada setiap tahun diisytiharkan sebagai Hari Nakbah Malapetaka kerana saksikan pada ketika itu 500 bandar musnah, 700,000 jadi pelarian. Inilah yang berlaku di Palestin, tuan-tuan dan puan-puan. Dan pastinya bila sebut Zionis Israel dengan sejarah pengkhianatan perjanjian, mereka akan mengikuti pelbagai bentuk perjanjian. Inilah perjanjian yang utama. Banyak lagi tuan-tuan dan puan-puan perjanjiannya. Namun bagaimana Israel sebenarnya? Adakah mereka patuh ataupun mereka sekadar mencari helah untuk terus meranap bumi Palestin untuk mereka kuasai? Hampir 70 hingga 80%. Seterusnya kita lihat. Inilah gambaran Palestin dulu. Namun timbul baru-baru ini. Palestin lenyap daripada Google Maps. Betul? Dan kita lihat. Janganlah kita biarkan Palestin lenyap daripada peta dunia. Kita tidak mahu Palestin hanya tinggal sejarah yang didokumenkan. Kita sebagai umat Islam kena terus pertahankan Palestin. Walaupun bukan kita di sana, tetapi dengan doa kita agar tempat suci itu terus bertahan sampai bila-bila. Kita bermuhasabah ketika jumpa selepas ini.
Hadiah apa? Gadget-gadget canggih. Wah. Lagi? Hadiah percutian di tempat menarik. Atau pakej menunaikan umrah. Alhamdulillah. Kau juga boleh menang kereta mewah. Wow. Dan paling gempak, kau boleh menang RM1 juta, bro. Wow. Ini sudah lebih. Alhamdulillah, kita bertemu semula di Forum Perdana Ehwal Islam yang dibawakan oleh JAKIM Jawi dengan kerjasama RTM yang kita adakan secara langsung dari Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Apa khabar Pak Long, Mokde, Pak Ngah yang sedang menonton? Diharapkan anda dapat mengikuti banyak perkara yang kita belajar daripada perkongsian yang kita telah lalui selama 30 minit. Suka untuk saya berkongsi dengan anda juga yang sedang menonton melalui Facebook. Anda boleh tumpahkan di ruangan komen, anda like dan juga share supaya lebih ramai yang dapat manfaat daripada program kita pada malam ini sempena mengingati Al-Quds. Baik, yang berhormat Tan Sri Tuan Guru, saya nak pergi kepada dalam aspek kesatuan umat Islam. Kita umat Islam adanya OIC yang salah satu penubuhannya adalah untuk mempertahankan Al-Quds itu sendiri. Dan Malaysia begitu aktif, Tunku Abdul Rahman menjadi setiausaha OIC yang pertama. Dan Alhamdulillah kini yang berhormat Tan Sri Tuan Guru dilantik sebagai Duta Khas Timur Tengah. Mungkin Tan Sri boleh berkongsi dengan kita, apa peranan yang Tan Sri mainkan untuk menyatu padukan umat Islam terutamanya negara Arab dalam khususnya aspek menyelamatkan Al-Quds ini, Tan Sri? Alhamdulillah, kedudukan umat Islam diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala. Bukan sahaja negara Arab, seluruh dunia Islam. Akibat daripada pembakaran Masjid Aqsa tahun 60-an, ditubuhkan OIC, mengejutkan dunia Islam. Menandakan iman mereka masih ada. Dikejutkan. Hasilnya di tubuh OIC, walaupun peranannya tidak kuat sehingga hari ini, tetapi menunjukkan semangat itu ada. Nur itu ada, cahaya itu ada yang perlu dimarakkan lagi, dikuatkan lagi. Padahal negeri umat Islam mempunyai kekuatan tenaga manusia yang besar. Lebih 1 bilion umat Islam di seluruh dunia. Dalam masa yang sama, di negeri Islam banyak hasil bumi untuk semua kekuatan ekonomi, tenaga manusia, tenaga pakar. Pakar-pakar daripada dunia Islam ada duduk di Amerika, di Eropah kata-kata, dipanggil balik, boleh panggil balik. Tapi tidak berperanan untuk memajukan teknologi umat Islam. Ini kelemahan kita sendiri. Dan kita melihat bagaimana negara Eropah boleh tubuh kesatuan Eropah. Ada hasil apa Eropah? Tak ada hasil. Mereka angkut hasil kita. Kita sendiri tak membina kekuatan kita sendiri. Dengan sebab itu tanggungjawab kita menggerakkan kesatuan dunia Islam. Malaysia bukan sebuah negara besar. Negara yang kecil tapi sangat penting memainkan peranan sejak awal. Almarhum Tengku jadi Sesar Agung OIC, dan sehingga hari ini Malaysia tidak mengiktiraf Israel. Pasport Malaysia ditulis tak dibenarkan melawat Israel. Ini keterasan kita. Alhamdulillah masih ada. Kita masuk dalam kesungguhan itu. Dan kita kena sedar yang penting ialah kita mesti menyatukan umat Islam. Jangan dipecah-pecahkan oleh musuh-musuh kita. Sudah cukup masanya kita sedar dan insaf. Memang kita dipecah, diperintah, dijajah. Kita kembali kepada kesatuan umat. Melalui kekuatan kita sendiri, tenaga kita sendiri. Sekadar kemampuan yang boleh kita buat ialah mengajak negeri Islam, negeri Arab supaya bersama bila ada isu-isu yang penting, khususnya isu-isu berkait dengan Baitul Maqdis dan Palestin yang boleh menyatukan orang Islam tanpa menggara kaum dan mazhab. Tuan Guru banyak pengalaman dalam gerakan Islam di seluruh dunia. Sejak daripada dulu dengan sekarang, adakah Tan Sri Tuan Guru nampak ada perubahan tak dari sudut kesatuan umat Islam di peringkat dunia itu sendiri, Tan Sri? Perubahannya ada. Di sana ada pemimpin-pemimpin yang menunjukkan semangat.
dan rakyat seluruh dunia Islam sangat bersemangat. Rakyat lebih daripada kerajaan. Ini sangat penting. Saya nak sebut peristiwa yang bersejarah. Bila Mesir kalah dalam perang 67, kalah teruk. Dalam masa beberapa hari saja, kerana silap strategi. Presiden Algeria, almarhum Hawari Boumediene, pergi ke Soviet, masa itu Soviet Union, bukan Rusia, Soviet Union. Dan mau beli senjata daripada Soviet untuk bantu Mesir. Lalu Soviet meletakkan harga yang sangat mahal. Terlalu tinggi, tak menasabah. Boumediene terus mengeluarkan cek kosong. Kamu tulis berapa kamu nak. Ini cabarlah. Kami ada duit, kami boleh bayar. Itu satu peristiwa. Satu lagi, dalam perang 73. Mesir dengan Israel juga. Di masa itu Raja Faisal, almarhum Raja Faisal, mengegu untuk potong minyak kepada negeri barat. Di mana saya masih ingat, saya baca dalam media, wartawan barat tanya dia, tidakkah Saudi bergantung dengan teknologi barat? Almarhum Faisal jawab, kami biasa naik unta. Kami boleh naik unta balik. Satu jawapan yang sangat keras. Ini menandakan masih ada orang yang bersemangat. Dan saya rasa ada lagi pemimpin macam saya ini dalam dunia Islam. Masih ada. Dan rakyat, alhamdulillah. Kita akan saksikan bila berlaku sahaja kejutan, berlaku sahaja kezaliman, seluruh rakyat dunia Islam akan menunjuk perasaan. Dari Morocco hingga Indonesia, Malaysia. Akan beramai-ramai keluar jalan raya. Walaupun mereka tak ada kemampuan, semangat itu ada. Kalau semangat itu, alhamdulillah, yang pentingnya kita bina semangat itu dengan cara yang praktikal. Baik. Saya suka Penitan Sri Tuan Guru sebut tentang semangat Palestin itu. Kalau di hadapan kita ni, Tuan Sri Tuan Guru, ramainya anak muda. Mereka ni apabila sebut tentang Palestin, dia adalah perasaan emosi untuk mempertahankan umat Islam. Mungkin satu hembusan semangat pada anak muda yang sedang menonton dan berada masjid ini. Apa harapan Tan Sri Tuan Guru dan nasihat supaya mereka ni memahami perjuangan Aqsa ni bukan perjuangan yang bernoktah dan bermusim? Tan Sri Tuan Guru. Saya sambung apa yang sebut tadi, semangat semasa ada. Nabi sebut satu hadis, salasun man kunna fihi wa halatul iman. Barang siapa yang ada 3 perkara menandakan dia ada kemanisan iman. Saya terjemah saja. Yang pertama, perasaan kasih kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, kasih kepada orang Islam. Kasih kepada orang Islam. Walaupun dia tak sembahyang, dia tak puasa, dia tak buat ibadat, dia buat maksiat, tapi kalau orang Islam dia zalimi, dia akan bangkit. Ada perasaan kasih kepada orang Islam. Yang ketiga, dia tak mahu masuk neraka walaupun dia buat jahat. Ini kemanisan iman yang ada. Jadi kemanisan masih ada. Kemanisan inilah kita kena tambah lagi dengan unsur-unsur yang lain supaya mereka menyedari bahawa kewajipan membebaskan Palestin adalah tanggungjawab umat Islam. Para ulama mengatakan bahawa bila ada negeri Islam yang dijajah, yang ditakluk, maka wajib fardu ain bagi orang Islam yang berada di tempat itu, negeri yang paling dekat, wajib fardu ain, sama ada lelaki, perempuan, kanak-kanak yang mampu bangkit mempertahankan dan membebaskan. Adapun yang jauh itu fardu kifayah. Kepada orang Melayu, fardu kifayah ni sembahyang jenazah, tak lebih daripada itu. Dia tak sedar bahawa perjuangan Palestin termasuk dalam fardu kifayah bagi yang jauh. Kena ada yang menyumbang, bahkan jadi fardu ain kepada orang yang mampu. Sama ada dengan harta, dengan pengorbanan kebajikan, termasuklah sekurang-kurangnya berdoa. Tidak putus-putus dan tidak bermusim. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita ada kemanisan iman sebagaimana yang disebut oleh Tan Sri Tuan Guru sebentar tadi. Ustaz Rizal, mungkin ada lagi dapatan yang menarik yang nak dikongsikan kepada kita. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Riri. Tertarik tadi dengan pandangan Tan Sri bahawa perjuangan satu fardu kifayah kepada semua. Dan yang paling penting, paling kurang pun kita teruslah berdoa untuk kesejahteraan Palestin, bumi yang suci itu. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sempat meneliti satu paparan berita. Ada satu pandangan cadangan di sini, iaitu konflik antara Israel dan Palestin disuruh belajarlah dari toleransi Melayu. Kenapa ya?
Kenapa dengan Melayu? Apa kaitannya dengan konflik Israel-Palestin? Apabila saya meneliti bahawa, ya benar, tanah Melayu pernah dijajah. Pernah dijajah oleh kuasa Portugis, Belanda, British, Jepun. Namun di saat tanah Melayu untuk ke arah memerdekakan tanah Melayu, bangsa Melayu khususnya pada ketika itu sanggup bertolak ansur untuk menerima bangsa-bangsa lain yang berada di tanah Melayu pada ketika itu untuk mencapai kemerdekaan dan membina negara Malaysia yang aman makmur sehingga pada hari ini. Maka mungkin ada benarnya bahawa konflik yang berlaku di Palestin Israel ini boleh belajar dari toleransi Melayu. Apapun kita lihat, mungkin pada ketika itu situasinya berbeza. Apapun itulah berdoa supaya Palestin terus terpelihara. Kerana tuan-tuan, 75 tahun. 75 tahun ini diukur daripada Mei 1948 dan lama lagi. 7 dekad telah berlalu. 7 dekad kemusnahan telah berlaku di Palestin. Bagaimana dekad-dekad yang mendatang? Kita perlu fikir. Dan bagaimanakah kita sebagai rakyat Malaysia harus mengambil pengajaran 75 tahun krisis kemanusiaan dan keadilan sejagat. Dan jangan kita lupa, kita perlulah melakukan sesuatu untuk memelihara kesucian Al-Aqsa. Saudara, sejarah kejatuhan Palestin ini haruslah difahami kerana ia melibatkan rampasan kepada sesuatu yang hak. Kita perlu ingat bahawa tanggungjawab kita untuk menjaga bumi Palestin ini kekal pada bila-bila. Kita bermuhasabah seketika. Jumpa selepas ini. Bank Islam sentiasa mengiringi setiap langkah, setiap cabaran, bersama maju ke hadapan untuk mengecap kebahagiaan bersama insan yang tersayang. Mengejar kejayaan demi kesejahteraan semua. Berpandukan prinsip dan berpegang kepada janji. Bank Islam, amanah terjamin, nilai terhasil. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, kita bersua kembali di Forum Perdana Ehwal Islam secara langsung pada malam ini membincangkan tajuk Al-Quds, Satu Perjuangan. Namun sedar tak sedar, forum kita sudah hampir ke penghujungnya. Walau bagaimanapun, sebelum kita melabuhkan tirainya, kita akan buat sedikit kesimpulan. Apakah pelan tindakan yang boleh kita lakukan sebagai umat Islam untuk mempertahankan Al-Quds? Mungkin yang berhormat Tan Sri Tuan Guru, adakah Palestin ini mempunyai masa depan yang cerah setelah bertubi-tubi serangan Israel yang diberikan untuk mencabuli hak Palestin? Tan Sri. Ada hadis Nabi SAW yang menyebut riwayat Imam Ahmad, la tadal ta'ifatu min ummati 'ala al-haqq qa'imin idhum man khadalhum hatta ya'ti amrullah. Qalu man hum ya Rasulullah? Qalu hum ashabu Baitul Maqdis wa aknafi Baitul Maqdis. Yang bermaksud akan ada satu kumpulan kalangan umat aku yang bangkit menegakkan yang benar. Mereka tak boleh dikalahkan oleh orang yang mengecewakan mereka. Lalu para sahabat bertanya, siapakah, di mana mereka itu? Jawab Nabi SAW, mereka di Baitul Maqdis dan keliling Baitul Maqdis. Hari ini kita melihat kebangkitan rakyat Palestin yang tak menyerah kalah. Sama ada dalam Palestin sendiri, di tepi barat, di keliling masjid di Baitul Maqdis, termasuk dalam negara Israel sendiri, di Gaza. Dan orang Palestin di luar, dan mereka didukung oleh umat Islam. Apa yang penting ialah dukungan kita umat Islam seluruh dunia kepada perjuangan Palestin yang menjadi satu kewajipan yang besar, dan Allah menjanjikan kemenangan, di mana mengikut sejarahnya bahawa Yahudi balik ke Palestin untuk dikuburkan di sana.
kerana mereka dilaknat oleh Allah, membunuh nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, membunuh ulama-ulama yang setia pada nabi dan rasul, di mana ajal mereka tamat di Palestin. Dan kita akan melihat orang Yahudi di mana saja mereka berada akan balik. Dan di sana ada satu mazhab ortodok, nama Naturi Karta, mazhab ortodok Yahudi yang percaya haram tubuh negara Israel sekarang. Tak boleh. Kalau tubuh negara Israel sekarang, cari maut, cari nahas. Kena tunggu pemimpin Al-Masih, Dajjal lah. Kita orang Islam kata Dajjal. Tak boleh tubuh sekarang. Ada kalangan begitu. Dan kita saksikan berlaku di mana-mana orang Yahudi mesti balik. Yang terkini ialah perang antara Rusia dengan Ukraine yang berlaku sekarang. Ukraine ni presiden dia Yahudi. Dan ada etnik Yahudi di sana. Dan saya baca dalam media, Israel jemput mereka pulang ke Palestin. Mereka tak mau pulang kerana takut huru-hara. Bila huru-hara lebih besar lagi, mungkin mereka akan pulang ke Palestin. Itu diatur oleh Allah Ta'ala. Cuma kita kena sedar bagaimana media-media barat menguasai dunia pada hari ini secara double standard, membuat laporan-laporan yang tak betul. Dengan sebab itu, kita orang Islam mesti menyebarkan maklumat kita sendiri yang betul dalam perkembangan yang berlaku dalam dunia. Tan Sri Tuan Guru, satu perkara lagi. Dalam kita mendepani isu sebesar ini, umat Islam bertelagah benda-benda ranting kecil, sehingga kan kita lupa tentang matlamat besar umat Islam untuk membela umat Islam itu sendiri. Mungkin Tan Sri ada nasihat sedikit kepada kita yang sering bertembung perkara-perkara ranting ini. Ada pimpinan Islam berkata, apa yang berlaku sekarang laksana wanita yang akan melahirkan anak. Sebelum melahirkan anak, dia keluar darah dulu. Dia sakit dulu. Jadi kesakitan ini akan menginsafkan orang Islam, akan bergantung pada Allah Ta'ala, akan melahirkan buah kemenangan. Allahu Akbar. Satu perumpamaan yang sangat baik untuk kita belajar daripada apa yang disebut oleh Tan Sri Tuan Guru sebentar tadi. Akhirnya Tan Sri Tuan Guru, di Facebook kita 1,000 lebih yang menonton dan rating pun ramai. Mungkin saat ini adalah kita nak mohon Tan Sri Tuan Guru untuk menitipkan doa, memimpin bacaan doa kepada kita semua untuk mengaminkan supaya Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan kesatuan umat Islam dan memberi kejayaan kepada umat Islam. Silakan Tan Sri Tuan Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa fi ni'amahu wa yakafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik وعظيم سلطانك اللهم أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلى الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمه منصرنا عليهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم دل كيدهم على نحورهم ربنا هب لنا من لدنك رحمة وإلنا من أبنا رشدا اللهم ارفع عنا البلاء والفحشاء برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan titipan doa yang dibacakan oleh Yang Berhormat Tan Sri Tuan Guru tadi menjadi satu doa kepada kita
supaya Allah Subhanahu wa taala menguatkan kesatuan kita dan memberi kemenangan kepada umat Islam insya-Allah. Saya berbesar hati merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormatan Seri Tuan Guru kerana sudi berkongsi dengan kita dan memberi semangat kepada kita semua. Dan tidak terucap terima kasih kami juga kepada Yang Berhormat Menteri dan juga Yang Berhormat Timbalan Menteri dan juga kepada semua para penonton yang bersama dalam masjid wilayah persekutuan malam ini dan juga penonton yang menonton di rumah maupun yang menonton di live Facebook. Terima kasih kami ucapkan, termasuk kepada penganjur kami JAKIM, Jawi dan juga RTM yang telah bersama-sama menganjurkan forum kita pada malam ini. Saudara penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Forum ini tidak boleh meleraikan konflik tebing barat, tapi mampu memberi kesedaran kepada umat bahawa umat tidak boleh lalai dan buang masa. Buang masa dengan perkara kecil yang diperbesar-besarkan dan melupakan perkara yang besar yang diperkecil-kecilkan. Saya tutup malam ini dengan sebuah hadis daripada Thauban radhiyallahu anhu, riwayat Abu Daud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, musuh-musuh Allah akan menyerbu dan membinasakan kamu seumpama mereka pelahap melihat hidangan yang enak dan lazat. Para sahabat bertanya, adakah mereka ramai pada waktu itu? Nabi menjawab, tidak. Bahkan kamu lebih ramai daripada mereka. Tapi kamu ibarat buih-buih di lautan. Dan Allah akan mencampakkan satu penyakit di dalam umat Islam, iaitulah penyakit al-wahan. Para sahabat bertanya, penyakit apakah itu? Itulah kasih kepada dunia dan takut kepada mati. Mudah-mudahan ia memberi pengiktibaran kepada kita. Ingat saudara, Palestin, perjuangan tidak bernoktah, sokongan tidak bermusim. Saya Ustaz Hariri mohon diri, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ينتظر صلاحا الله الله أشاوسنا sebab berkobar di jiwa mujahidin pahlawan agama wal-aqsa yantaziru salahan Allah Allah أشاوسنا الأرض لنا والقرص لنا والله بقوته معنا يا مسلم كبر متلقا ولتحمل في الزحف الكفنا andai kecundang di perang duka